KPM. Didik TV KPM. Seronoknya masuk amal hari ni. Boleh kita pegang-pegang. Ni apa dalam bekas ni? Bang bang. Ni apa pula panjang-panjang ni? Ada apa? Boleh keluar apa ni? Banyaknya benda. Irfan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu. Irfan tengah buat apa ni? Saya hari ni pertama kali masuk makmal. Saya tengok-tengoklah apa benda yang ada dekat sini. Ni apa, cikgu? Irfan, inilah makmal sains. Okey. Makmal sains ni ialah kawasan larangan. Oh, tak boleh masuk Alamak. Kita perlu ada syarat-syarat nak masuk makmal sains ni. Okey. Jadi kalau Irfan nak tahu apa syarat-syarat dia, mari ikut saya masuk kelas sains hari ni. Okeylah, jom cikgu kita masuk kelas sama-sama. Boleh. Jom, kita ke sana. Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya, hos anda, Irfan Syahmi. Saya mendoakan agar rakan-rakan semua dalam keadaan yang baik-baik belaka. Okey? Baik, tentunya hari ini kita dalam slot menengah rendah dalam mata pelajaran sains. Nampaknya kita ada pelbagai peralatan dan juga radas di dalam makmal ni. Tentunya kita bersama dengan Cikgu Azrina Awang dari SMK Tinggi Perempuan Melaka. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan. Irfan apa khabar? Saya sihat, Alhamdulillah. Saya minta maaf Cikgu sebab saya tadi masuk kawasan larangan tanpa kebenaran Cikgu. Jadi apa sebenarnya hari ini yang kita akan belajar? Itulah Irfan. Ini memang perkara biasa berlaku. Maklumlah baru-baru masuk tingkatan 1. Betul lah tu, baru lagi. Jadi sebab itulah di permulaan pelajaran sains ni kita nak ajar beberapa perkara asas. Jadi hari ini kita akan belajar apa peraturan-peraturan dalam makmal sains. Kita nak kenal alat radar sains, apa fungsinya, bagaimana nak guna. Kemudian kita nak tengok simbol-simbol amaran bahan berbahaya dalam makmal sains. Okey? Boleh Irfan? Boleh Cikgu. Jom kita mula. Kita tengok first tadi Irfan. Kesilapan yang dibuat oleh murid-murid yang biasa first time ni ialah masuk makmal tanpa kebenaran. Saya minta maaf Cikgu, saya tak nak buat dah lepas ni. Ini ialah kawasan larangan. Perlu ada kebenaran, sama ada kebenaran guru atau kadang-kadang di situ mungkin ada pembantu makmal. Jadi perlu ada kebenaran lah. Dan jangan mulakan sebarang eksperimen tanpa sebelum diarah oleh guru. Jangan mula dulu ya? Ya. Okey, baca arahan. Biasanya kalau kita nak buat eksperimen, nak buat aktiviti, kita ada arahan lah. So baca arahan, eksperimen terlebih dahulu. Gunakan semua bahan kimia. Nampak mana bahan kimia? Yang mana satu bahan kimia? Ini depan ni Cikgu? Yang dalam botol-botol tu. Dan semua peralatan. Yang mana peralatan? Peralatan kita ada ni, ada buka betul. semua. Ni kita nak belajar hari ni dengan cermat dan betul. Kaedah yang betul. Ni semua kita nak tengok hari ni. Dan dilarang makan, minum, bermain-main di dalam makmal. So kalau lapar macam mana Cikgu? Lapar kita ada masa rehat kan. Okay. Kita jangan makan dalam makmal. Tak boleh. Kita ada bahan-bahan kimia ni. Kita tak tahu kan. Okey, lagi peraturan dalam makmal lagi lah, kembalikan semua peralatan bahan kimia ke tempat asal selepas digunakan. Ini ialah nilai dan sikap saintifik. Lepas kita dah guna-guna, janganlah kita biar orang lain pula kemas. Macam kita di rumah lah. Betul. Kita dah makan nasi, takkan kita tinggal je macam tu pinggan. Mesti. Kemudian pastikan tempat menjalankan eksperimen sentiasa kemas dan bersih. Sebab bukan kita je, kita ada banyak kelas kan. Ada kawan-kawan kita selepas ni nak masuk buat eksperimen. Jadi perlulah kita pastikan tempat tu selepas kita buat eksperimen, basuh radas ni semua dengan bersih, simpan di tempat yang betul. Kemudian cuci dan buang bahan buangan mengikut kaedah yang betul. Apa maksud kaedah yang betul ni? Kaedah yang betul maknanya kita kena ikut prosedur lah Cikgu. Ya, kalaulah bahan tu asid,
Asid ni mungkin bersifat mengakis. Betul. Tak bolehlah kita buang dalam sinki. Dan nanti sinki masuk pergi ke longkang. Kalau bahan tu beracun dari sinki masuk longkang, kucing minum pula air longkang tu. Tak ke nanti kita jadi pembunuh pula kan, mati kucing tu kat situ. Cuci tangan dengan air dan sabun sebelum meninggalkan makmal. Okey, ni antara peraturan-peraturan kita nak menggunakan makmal sains. Nampaknya cikgu, kita punya kaedah ini adalah untuk mengajar anak-anak murid semua untuk menjadi seorang yang lebih bertanggungjawab, cikgu ya. Betul, betul. Apabila kita gunakan, kita simpan pula. Ya, kan kita kan nak jadi saintis. Betul. Nanti nak jadi saintis, so perlulah ada peraturan-peraturannya. Dan kena ikut etika yang sepatutnya. Okey. Betul, Irfan. Jadi kenapa kita perlu ada peraturan-peraturan ni? Ni semua adalah kerana supaya nilah makmal sains jadi bersih, kemas. Jadi kita selesa nak bekerja. Kita tak rasa was-was dah nak pegang-pegang tempat ni ada ke sisa racun ke. Kalau orang tadi buat eksperimen, kalau semua orang mengambil tanggungjawab ni, jadi insya-Allah tempat tu akan jadi selamatlah untuk semua orang. Kemudian pembelajaran dapat dilakukan dengan berkesan sebab kadang-kadang bukan di makmal ni bukan saja tempat buat eksperimen, tempat kita berbincang dengan kawan. Jadi supaya dapat berlaku dengan berkesan, tiada kecederaan. Itu yang paling penting. Tadi dah nak main tembak-tembak tadi. Itulah tu. Nampaknya tak boleh main macam tu je. Kena ikut arahan cikgu. Tiada kecederaan berlaku. Sinki tidak tersumbat. Kenapa boleh tersumbat? Kadang-kadang buang sampah tadilah. Pepeja yang sisa pepeja dibuang dalam sinki dah tersumbat. Kita bukan nak guna makmal sains ni sehari dua. Kita nak guna lama kan. Dan perudaraan bersih di dalam makmal sains. Itulah tujuannya adanya peraturan-peraturan dalam makmal sains. Ni semua untuk siapa? Untuk kita juga. Baik cikgu, terima kasih atas penjelasan mengenai peraturan-peraturan di makmal. Nampaknya jangan jadi macam Irfan kat sini. Kena masuk minta kebenaran dulu cikgu ya. Baik, sekarang kita nak berhenti berehat seketika. Jumpa anda selepas ini. Jangan ke mana-mana. KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM, tentunya dalam mata pelajaran sains untuk tingkatan 1. Kalau tadi kita dah belajar mengenai peraturan, sekarang ni kita nak beralih pula kepada mengenali radas-radas yang berada di dalam makmal. Okey cikgu, jom kita mulakan. Okey Irfan, nanti kan di Form 1 bermula dari tingkatan 1, kita akan banyak membuat aktiviti, eksperimen yang menggunakan radas-radas ni. Jadi kita perlulah kenal apa nama radas-radas ni semua. Supaya nanti bila kita nak ambil, tak adalah kita nak ambil, kita sebut ambil tu, ambil benda tu, kita tak tahu apa kan. Jadi perlu tahu secara spesifik. Okey, cuba kita minta Irfan angkat tabung didih. Tabung didih, kejap Irfan tengok. Ini cikgu tabung didih. Ya, tabung didih. Tabung didih fungsinya ialah untuk memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Untuk pemanasan. Untuk pemanasan ya. Kemudian kita ada tabung uji. Nampak tabung uji nampak di depan ni cikgu. Ya, nampak bentuk macam sama tadi dengan tabung didih kan. Tapi tabung uji tidak boleh guna untuk pemanasan. Dia guna untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil sahaja. Baik. So tabung didih, tabung uji, kita letak di atas rak tabung uji. Nampak ada rak dia. Kenapa cikgu? Apakah sebab kita letak rak ni? Dia kan tak boleh berdiri dengan sendiri dan boleh tabung uji, tabung didih boleh bergolek kan. Jadi kita letak atas rak dia. Baik. Rak tabung uji. Kemudian kita ada bikar. Mana bikar? Kita ada ini cikgu. Ya, nampak bikar ada pelbagai saiz tu. Kita guna untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang banyak. Kuantiti besar tadi, tabung didih, tabung uji kuantiti yang kecil. Ini kalau banyak kita isi dalam bikar. Selain bikar kita ada kelalang kun. Kelalang kun. Yang ini ke cikgu? Ya betul. Juga ada berbagai saiz. Tu kelalang kun. Kita apa fungsinya cikgu? Untuk mengisi bahan kimia juga. Bahan kimia juga dalam kuantiti yang besar. Yang besar. Okey.
Baik. Kita ada kelalang dasar lepeh juga untuk mengisi bahan kimia. Ini ke cikgu? Ya, dasar lepeh. Nampak dasar lepeh. bawah Bawah dia ni lepeh. lepeh. Okey, baik. Okey. Aha. Itu kelalang dasar lepeh. Kemudian kita ada silinder penyukat yang Silinder mana? penyukat di sini cikgu. Ya, betul. Nampak tak? Cuba Okey. tunjuk. Kan kita ada tanda senggatan tu. Ni cikgu ada. Ya. Okey. Jadi silinder penyukat ni kita guna untuk menyukat isi padu cecair. Sebab dia ada tanda senggatan. Baik. Okey. Selain daripada silinder penyukat, kita ada buret untuk menyukat juga isi padu cecair. Buret di sini cikgu. Ya. Okey. Tapi Ini buret ni kita guna untuk menyukat isi padu dengan lebih tepat berbanding silinder penyukat tadi. Sebab apa cikgu? Nampak kalau kita nampak dia punya tanda senggatan Okey. tu lebih Halus ya. halus, lebih spesifik, lebih kecil, spesifik. lebih Okey. kecil. Kemudian kita ada pipet. Pipet ada di sini cikgu. Ya. Apa beza buret dengan pipet cikgu? Ni kalau kita lihat tanda senggatan dia ada satu je. Oh, di sini je cikgu. Satu Okey. saja. Jadi pipet ni menyukat isi padu cecair yang tetap. Kalaulah itu ialah pipet berapa? 25 ml. 25, betul. Maksudnya kita boleh sukat 25 ml tepat saja. Tak boleh sukat 24 ml. Tak boleh. Okey. Tapi buret tadi boleh. Faham. Memang spesifik cikgu. Ya, Ikut spesifik. kepada nilai yang terada. Ya, betul. yang terdapat Dan di sini. pipet ni kita guna bersama dengan ini dipanggil pengisi pipet. Pengisi pipet. Maknanya cikgu kita gunakan macam mana tu? Kita guna Okey. saya tunjuk Okey, silakan cikgu. Ni janganlah pegang sini, sini patahlah nanti Betul. pegang hampir di sini dan masukkan. Okey. Kemudian kita ada ni lah. Kita gunakan Pelaras ya. pelaras dia. Baik. Okey, ini masuklah dalam bikar yang cecair tadilah yang kita nak sukat tu, isi padu cecair. Okey. Seterusnya kita ada apa lagi cikgu? Kita ada banyak lagi ni. Tungku kaki tiga. Yang ni ke? Ya. Tungku kaki tiga ni fungsinya Faham ialah sikit. untuk menyokong radas semasa pemanasan. Kita kalau panas-panas kita tak pegang, Tak pegang kan. jangan. Ni contoh sahaja. Kita letak situ. Jadi bila pemanasan kita fahamlah benda ni panas. Jadi maksudnya faham benda panas, janganlah lepas pemanasan tu pegang. Betul. Melecurlah tangan. Okey. Dan tungku kaki tiga ni biasanya atas tu kita guna bersama kasa dawai. Oh, yang ni, Tu dipanggil kasa dawai. Okey. Ini apa fungsinya cikgu? Fungsinya ialah untuk membantu menyebarkan haba dengan sekata semasa pemanasan. Faham. Okey. Kita ada corong turas. Corong turas di sini ya cikgu ya. Ya. Okey. Ada corong turas. Corong turas ni untuk menuras atau menapis pepejar tidak larut Baik. daripada campuran. Katalah kita ada campuran air dengan pasir. Okey. So kita boleh asingkan, kan pasir tak larut dalam air. Boleh asing guna corong turas bersama kertas turas. Oh, kertas turas kertas ada tak turas doktor yang di sini, depan cikgu? sekali. Oh, ini yang warna putih ni. Okey, kita gunakan kertas inilah ya. Bersama. Kena Dengan lipat lah corong dulu. turas. Oh, macam ni. Kita akan lipat ikut bentuk ni kan? Lipat dulu. Kemudian Okey. kita masuk letak Baik. sana. Kemudian kita ada balang gas. Balang gas. Balang gas. Sinilah cikgu ya. Balang gas. Mana balang gas? Ni ke cikgu? Itu penunuh bangsa. Lupa pula saya. Balang gas ni Memang cikgu. betul dalam tu ada gas. Betul lah tu kan? Betul ada gas. Ini kan cikgu? Ya, balang gas untuk mengumpul gas. Itu. Saja je bergurau-gurau. Ini Ifan adalah ni. balang gas yang sebenarnya. Ya, Okey. mengumpul gas. Okey, baik. Kemudian kita ada kaki ritot. Kaki retot di sini ya. Ya, kaki ritot. Tadi tungku kaki tiga. Ni kaki ritot. Nampak? Okey. Untuk memegang atau menyokong radas macam tu. Nampak saya dah pegang apa tu? Buret kat situ. Betul. Tu kaki ritot. Okey. Kita ada piring sejat. Piring sejat di depan ni cikgu. Sini ya. Okey. Fungsinya ialah untuk tujuan penyejatan. Okey, kalau macam ni kita akan panaskan menggunakan ni lah ya penunuh bangsa dan ya. kita akan panaskan dan kita akan sejat. Biasanya lah cecair berlebihan kita akan guna untuk penyejatan. Faham. Okey. Kalaulah kita nak dapatkan hablo garam daripada larutan garamnya, contohnya kita guna piring sejat. Baik. Okey. So ini antaralah radas-radas yang sangat biasa kita guna dalam makmal sains. Banyak yang saya dah kenali hari ni cikgu. Betul.
Jadi Irfan, Ya saya. radas-radas ni selain daripada kita guna, kita perlu tahu nama, kita perlu tahu fungsi. Okey, kita juga perlu tahu cara nak lukis radas-radas ni Cara semua. nak lukis radas. Okey. Ya. Katalah Okey, katalah baik, silakan cikgu. saya ada macam ni. Kemudian saya nak panaskan Bika. bahan kimia lah. Bahan kimia, katalah kita letak bahan kimia dalam Okey, ni. tak payah Sikit suling. benar. Sikit saja. Sikit saja, contoh Okey, sahaja. baik. Agak-agak macam mana cara saya nak lukis gambar ni. Alamak cikgu, saya ni baru tingkatan 1. Betul. Pertama kali nak lukis ni macam mana Tapi ni? pandai melukis kan? Tak apa, saya cuba dulu. Okey. Cuba. Baik, lukis Cuba di bawah mula-mula betul. lukis tungku kaki 3. Tungku kaki 3 dulu. Okey. Irfan cuba lukis dulu. Baik. Okey. Okay, tak tahulah betul ke tak cikgu. Betul kan? Baguslah tu. Okey. Kasa dawai. Kasa dawai. Macam mana bentuknya? Betul kawan saya tolong kat rumah. Macam mana Kan? Okey. Macam mana cara nak lukis kasa dawai? Okey, hasilnya macam ni. Tak silap saya lah. Ni. Saya dah baca buku teks dulu sebelum datang sini. Okey. Bagus. Okey. Bagus. Belum cikgu ajar dah buat preparation. Memang baik. macam ni kita nak. Okey. Seterusnya? Bika macam mana agaknya? Bika kalau bentuknya macam tu, Irfan rasa macam ni. Okey. Bagus. Jadi kita selain daripada kita tahu nama betul lah tu ya. Betul Betul. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Cuma penunuh bangsa. Nanti kita tengok macam mana cara nak lukis dia yang sebenar. Boleh cikgu. Okey. Selain kita tahu nama, kita tahu fungsi dia. Nampak fungsi ni tadi ni mengisi bahan kimia. Radas-radasnya ialah tabung uji, tabung bika, kelalangkun. Nanti kita tengok lukisan pula. Okey, boleh. Kita tengok ni fungsi-fungsi kegunaan yang saya dah antara yang dah sebut tadi. Pemanasan kita guna tabung didih, tabung uji tak boleh. Tak boleh, betul. Dia kaca yang dia berbeza. Bika boleh, piring sejat. Okey, kemudian untuk menyukat isi padu cecair tadi kita ada apa? Silinder penyukat, kita ada buret, kita ada pipet. Kemudian menyokong radas. Kaki retot kita Kaki ada. retot dan tungku kaki 3. So secara umumnya radas-radas ni inilah kegunaan-kegunaan dia. Kita nak lihat selain pada tahu kegunaan dia supaya kita boleh pilih radas yang betul. Kalau cikgu suruh rancang sendiri eksperimen, so kita perlu tahu radas mana yang sesuai nak guna. Betul. Sebab kita dah faham, dah kenali radas dan fungsinya. Ya. Jadi kalau untuk pemanasan tak bolehlah kita pilih tabung uji. Betul. Dan kalaulah nak isi bahan tu katalah kita nak isi bahan kimia tu 50 cm padu, tak bolehlah juga guna tabung uji. Lebihlah tak muat nak isi. Okey. So perlu tahu fungsi dan nama dia, kemudian perlu tahu nak lukis dia. Macam tadi abang Irfan dah lukis bika macam tu. Saya ingat sikit tapi tak apa boleh terima Boleh. Okey. Tapi semasa melukis kita murid-murid semua gunalah pembaris dan pensel. Biasanya tingkatan 1 ni keliru sikit. Sebab apa? Biasa sekolah rendah memang guna pensel. Bila masuk tingkatan 1 kita kata boleh guna pen. Kita menulis pakai pen kan? Jadi habis semua lukis pun guna pen. Melukis kita guna pensel. Gunalah pembaris dan lukislah gambar radas ni semua dengan cantik. Nampak dia cantik kan? Nampak dia lukislah dengan cantik. Baik. Maksudnya dia punya nisbah dia. Janganlah tabung uji, tabung didih nampak gemuk sangat. Nampak kurus slim sangat. Kan? Jadi biar betul nisbah Kena dia. sama padan lah. Okay. Kan? So ini tabung uji, tabung didih lebih kurang lah gambar dia. Baik. Ni bika. Betul boleh dah lah, tu. Boleh terima. Nampak Okey. dia ada mulut dia. Kan terbuka terkeluar tu kan? sikit. Kalau kita lihat bika tu bukanlah lurus je. Lihat bika yang sebenar tu kan. Okey. Kelalangkun. Nampak dia mana kelalangkun? Kelalangkun yang ni cikgu. Kan dasar dia tu kan lepeh, rata. Betul. So kita lukislah rata. Janganlah kita lukis gambar nanti jadi nampak macam belanga. Jangan bulatkan lah kan. Kita lepehkan ikut biarlah apa yang bila sebenarnya. kita lukis gambar orang tahu kita ni melukis gambar radas apa. Ini ialah kelalangkun.
Kelalang Dasar lepeh. Sebab kita ada kelalang dasar bulat. Oh, ada juga. Ada. Saya tak bawa hari ni kelalang dasar bulat, dia bulat. Ni kelalang dasar lepeh. Sebab itulah kena lukis betul-betul. Kau tak salah Ya, nanti. betul. Sebab lukisan kita ni biasanya kita guna dalam menulis laporan amali sains. Dalam menulis laporan tu kadang-kadang kalau kita jadi saintis lah, insya-Allah murid-murid nanti satu hari jadi saintis ke kan. Jadi dia akan menulis laporan tu bukan saja dibaca oleh dia seorang, mungkin dibaca oleh satu Malaysia, satu dunia. Jadi supaya seragam. Semua orang boleh kenal inilah radas yang sama. Okey, inilah silinder penyukat. Buret. Buret ni biasanya murid-murid ada problem sikit melukis bahagian sini. Kenapa cikgu? Tak tahulah, macam-macam lah, duduk ke atas lah, macam-macam gambar. Sepatutnya dia berada di hujung sebelum yang dia kecil tu cikgu. Ya, jadi tengok betul-betul bagaimana cara melukis buret, pipet. Pipet nampak biasa tengah dia ada macam ni lah. Okey. Ni tadi. Kita punya ni. Betul, tapi macam tu betul. Maksudnya walaupun dia ada 3 kaki, tungku kaki 3, tapi kita tak lukis 3 kaki dia. Lukis 2 je. Okey. Kan? Biarlah dia punya, kalau lah kita lukis gambar macam Irfan lukis tu, maksudnya dia punya nisbah dia tu betul. Tak adalah bika nampak lagi besar pada ni. Kan? Okey, so ni tungku kaki 3. Kasa dawai. Betul. Kasa dawai. Kalau tak sambung, tak apa ke? Kau kena sambung juga. Kalau macam Irfan macam ada jarak sikit. Betul ke salah? Biasa kalau kita lukis cepat-cepat memang kita akan jadi XL sambung. Kan? Okay, baik. Kemudian kita ada corong turas. Ni apa tadi? Nampak macam silinder penyukat. Tapi tak ada tanda senggatan. Ke tabung? Ini ialah balang gas. Balang gas. Dan kaki retot. Kaki retot ni kadang-kadang mungkin kita tak perlu lukis sepenuhnya pun tak apa. Kita lukis pengepit je saja, kita faham. Okey, dan akhir sekali ni ialah piring sejat. Oh, bentuk dia bulatan separuh ya? Macam mangkuk itu kan. Kadang-kadang dikenali juga mangkuk sejat. Okey, so lukisan-lukisan ni macam Abang Irfan tu memang student cemerlang, lukis dah terus cantik ni. Ya, cantik cikgu. Adalah biasa je. Janganlah kita lukis tu macam tergantung. Macam contohlah saya lukis. Baik, cikgu tengah lukis. Okey, kaki tungku. Janganlah ni tungku kaki 3 kita. Kita punya kasa dawai terapung ke atas sana. Kita punya bika pula terapung ke atas sana. Okey. Ni buat cerita seram di siang hari. Jangan elakkan buat macam tu. Jadi maksudnya susunan dia tu seperti yang kita susun lah sekarang. Dan penunu bangsa, nampak nak lukis dia agak complicated. Betul. Jadi kita boleh tulis simbol macam ni saja dan tulis dipanaskan. Tulis dipanaskan je. Teruslah anak panah ni mewakili penunu bangsa. Begitu caranya. Ya. Lukisan ni biasa dalam kertas soalan peperiksaan pun ada 2 markah biasanya. 2 markah. Biasa dengan labelnya sekali lah. Baik. Okey. Macam mana Irfan? Dah boleh? Boleh faham cikgu. Saya dah faham, ni. dah tengok dah. Dah lukis pun dah boleh. Dah okey tu. Apa lagi cikgu kita nak buat? Cuba kita tengok sikit, test sikit. Ni gambar yang tadi ni sekiranya termometer lah. Sekiranya betul? Kita guna termometer. Dan nampak ni. Sekiranya cecair. Cara melabelnya ada aras tu, ada dash, ada. Ini simbol dia. Nampak dia tak tergantung macam saya lukis tadi. Dia kena sambung juga. Maksudnya kita berada di atas kasa dawai tu. Ada bika dan bawahnya adalah tungku kaki 3. Okay. Lukislah guna pembaris. Nampak? Cuba ni Irfan. Okey, alamak. Kita uji sedikit lah murid-murid lihat katalah ini contoh soalannya. Raja di bawah menunjukkan beberapa alat radas. Tadi kita ada banyak tadi. Yang ni digunakan di dalam makmal. So kita ada A, B, C, D, E. Kita tengok boleh tahu kot nama ni. Boleh kenal agaknya. Itu A adalah kelalangkun. A ialah kelalangkun. B adalah
Balang gas. Okey. C. Burette. D. Silinder penyukat. Dan ini tadi saya bawa kelalang dasar lepeh. Betul. Ini kelalang dasar bulat. Okey. Pada raja di atas, tandakan tik. Pada radas digunakan untuk mengisi bahan kimia. Okey. Irfan rasalah. Irfan rasa jawapannya yang ada betul A. A. Okey, kita cuba. Cuba. Okey. A. Lepas tu B gas. B balang gas. C boleh cikgu? C burette mengisi. Tadi kita gunakan burette untuk apa? Menyukat. Salah. Bertukar jawapan. Ingat semula. Baik. Yang D pun salah sebab itu untuk menyukat. Menyukat bukan juga. untuk mengisi. Ya. E betul cikgu. Walaupun tadi kelalang dasar lepeh tapi sama je. Kelalang dasar bulat juga digunakan untuk mengisi bahan kimia. Kena ingat dia punya kata kunci tu, mengisi ke menyukat ke, baru boleh tahu jawapan yang sebenar. Dan kalau soalan suruh tik, janganlah kita buat rajin pula, pergi pangkah pula kat sini. Jangan. Kita biarkan kosong je ke cikgu? Tak perlu. Jangan. Ikut kehendak soalan. Okey? Bagus ni Irfan ni. Baik. Namakan radas yang terlibat. Ni nampak pengukuran isi padu. Nampak itu kata kuncinya. Tapi semuanya memang mengukur ni semua yang diberi ni memang untuk mengukur isi padu. Betul. Kita nak test ingat ke tak ingat nama ni. Saya ingat balik cikgu kejap. Okey dah. Okey. Yang pertama kita ada burette. Burette perlu tahu ejaan dia. Macam mana eja? U RET. Betul. Ejalah dengan betul. Ini nampak Pipet. ada satu je tanda senggatan. Okey. Pipet. ET. Okey. Yang ketiga kita ada silinder penyukat. Betul. Silinder ER penyukat. Okey, ini adalah ketiga-tiga radas dalam untuk kita mengukur isi padu cecair. Ya, 3 radas untuk mengukur isi padu cecair. Okey, cikgu saya dah faham ke cikgu? Cikgu rasa saya dah faham ke? Ya. Okey, alhamdulillah. Dah boleh ingat Irfan dah boleh ingat nama-nama radas, dah boleh tahu fungsi-fungsi radas, dah boleh lukis cantik dah tu. Baik. So dah capailah objektif untuk subjek kita hari inilah. Baik, boleh cikgu. menamakan. Dan saya yakin juga rakan-rakan di rumah pun telah berjaya menyiapkan tugasan bersama Irfan hari ini. Nampaknya mereka pun dah faham tentang apa yang cikgu ajarkan mengenai radas dalam makmal. Cikgu, kalau kita nak berhenti berehat boleh? Boleh. Okey, kita jumpa selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana setia bersama kami di Didik TV KPM. Kita akan teruskan pembelajaran kita mengenai radas ataupun segala yang berada di dalam makmal. Okey, kalau tadi kita dah kenali radas dan sekarang ni kita akan sentuh apa pula cikgu? Cuba Irfan tengok botol tu. Itu botol bahan kimia tu. Bahaya ke cikgu kalau tak boleh buka suka hati kan? Inilah yang kita nak tengok hari ni. Okey. Bahan kimia, kita tak tahu semua bahan kimia yang ada di dunia ni. Betul. Kan. Jadi apa yang kita tahu ialah simbol amaran dia panggil. Cuba Irfan angkat satu Angkat botol. satu. Cuba tunjuk. Simbol. Apa simbol maksud X ni? Jadi daripada simbol ni barulah kita tahu macam mana cara nak mengendalikan bahan-bahan ni. Okey. Jadi hari ni sekarang saya nak tunjukkan beberapa simbol yang biasanya ada di dalam makmal sains. Jom kita mulakan cikgu. Kita tengok. Okey. Yang pertama tadi macam yang Irfan tunjuk tadi, simbol tanda X, tanda pangkah ni. Ini maksudnya bahan merengsa. Maksudnya cikgu? Bahan merengsa maksud dalam tu ada bahan merengsa yang boleh menghasilkan wap atau wasap. Wasap bukan asap. Okey, Wasap. Okey, jadi kalaulah bahan ni boleh menghasilkan wap atau wasap, sekiranya terkena mata, boleh jadi
pedih lah mata, Pedih mata. tekak, hidung boleh sakit lah. Jadi kita bila nak handle bahan-bahan yang macam ni perlulah dikendalikan di dalam kebuk wasap. Kebuk wasap. Kebuk wasap. Dan janganlah kita bila buka tu, cuba sini. Okey, selepas bagi cikgu dulu. Janganlah- Berani nak buka tak berani saya? Janganlah buka tu muka macam ni muka kita Okey, duduk okey. depan dia. Macam mana saya nak buka yang betul, cikgu? Mungkin buka menghala Okey. ke tempat lain. Dan tak perlulah kita nak cium. Jangan cium bahan kimia, bahaya rakan-rakan. Tadi kan dah tengok peraturan makmal, tidak dibenarkan mencium, menghidu bahan kimia. Ni merengsa, contoh bahan merengsa ni ialah kloroform, amonia, antara contoh bahan. Baik. Okey. Kemudian kita ada ni. Bahan radioaktif. Bahan radioaktif dengan simbolnya macam ni. Okey. Bahan radioaktif ni menghasilkan sinaran radioaktif yang boleh menyebabkan kanser. Kanser, cikgu? Jadi kita perlu alert lah. Ni bahan radioaktif. Jadi kita janganlah suka-suka hati buka, dan kita pun di tingkatan 1 tak adalah melibatkan bahan radioaktif ni. Contoh bahan radioaktif ialah plutonium, uranium. Dia ada cara penyimpanan dia yang khas lah. Ada bekas dia yang khas untuk radioaktif. Kemudian kita ada bahan mengakis. Ini bahaya juga cikgu kalau kena tangan ni. Betul. Bahan mengakis ni sekiranya terkena kulit, terkena mata, kena cuci dengan air yang banyak. Okey. Boleh menyebabkan mengakis lah. Ni biasanya asid atau alkali yang pekat. Akali yang pekat. Baik. Okey. Jadi biasanya kalau kita nak guna bahan-bahan kimia ni, kita gunakan, kalaulah nak mengambil pepejal tu, kita gunakan spatula. Spatula, okey. Spatula. Sini Cuba ya? Kak Okey. Ifan. Ini adalah spatula cikgu ya. Ya. Jangan guna tangan pula, okey? Tak boleh guna Tak boleh tangan. guna. Bahaya. Guna spatula. Okey. Kemudian kita ada simbol macam ni. Terkorak ni cikgu. Takut tengok kan? Bahan beracun atau toksik. Jadi boleh juga menyebabkan tangan kita sekiranya terkena tangan, boleh menyebabkan kegatalan pada tangan. Dan semestinya jangan cuba untuk kita makan juga. Tak boleh makan, tak boleh minum. So kita tak tahu kan. Kadang-kadang mungkin kelas sebelum tu dah guna bahan-bahan ni. Jadi kita mungkin hari tu kelas kita tak guna bahan ni semua, tapi itulah disebabkan inilah kita dilarang makan minum di dalam kelas. Dan penting juga cikgu untuk kita kemas kembali selepas digunakan. Ya, Sebab kalau kita biar macam tu, mungkin rakan kita tak tahu ni barang apa sebenarnya. Betul. Lepas tu dia ambil, dia makan. Jangan. Kesian kawan kita. Sebab tu kita ada peraturan dalam makmal. Contoh bahan beracun atau toksik ni ialah merkuri, Okey. klorin. Merkuri ada di dalam termometer. Ada termometer yang menggunakan merkuri. So kita ada ni, janganlah bermain-main. Merkuri ni memang kalau termometer pecah, jatuh merkuri memang nampak cantik. Kadang suka nak bermain dengan dia. Ini bahan beracun atau toksik. Ini bahan mudah meletup. Okey. Bahan mudah meletup. Contohnya gas hidrogen, gas butana. Kita rasa macam gas je kot kan. Gas je tapi dia mudah meletup. Jadi kalau mudah meletup ni, kita janganlah dekatkan dengan sumber-sumber api. Kadang-kadang bahan-bahan ni semua kita rasa macam ini pepejal je, ini tak ada kena api pun, tapi ada bahan kimia yang meletup, yang terbakar dengan kena air je. Ada juga Dengan kena air dia boleh terbakar. Bukan semestinya kena api. Contoh bahan kimia yang mudah terbakar, sekiranya kena air, macam lithium, natrium, itu semua logam, tapi kena air dia boleh terbakar dalam air. Bahaya. Jadi kalau terkena tangan kita kan nanti berpeluh. So bolehlah macam lecur tangan. Janganlah kita guna tanpa sebarang alatan yang sesuai cikgu ya. Ya betul. Sebab itulah antaranya kita boleh gunakan spatula, boleh guna forceps, boleh guna pakai sarung tangan. Okey. Boleh pakai baju keselamatan, baju makmal tadi. Ini ialah kebuk wasap. Kebuk wasap ni biasanya adalah di makmal kimia. Nanti kita boleh gunakan bahan ni cikgu ya?
bahan-bahan yang menghasilkan wap, menguap, kita gunakan dalam kebuk wasap. Macam mana cara ni, cikgu? Cikgu Kebuk boleh wasap ni ceritakan sikit, kita masukkan tangan kita je dalam kawasan area ni. Okey. Kemudian tutupkan cermin tu. Kita ada switch lah. Dia akan sedut gas tu Naik ke atas. naik ke atas lah. okey. Macam exhaust fan gitu kan keluar Di kan. dapur kan? Okey. So, ini adalah simbol-simbol amaran yang biasa terdapat di makmal sains lah. Ada banyak lagi simbol amaran, tetapi ini makmal sains kalau tingkatan 1 kita gunakan dengan bahan kimia yang kurang bahaya dulu kan. Okey, Pengenalan tingkatan 1. Okey. So ada 6 tadi. Bahan mudah merangsa, bahan mudah terbakar, Bahan radioaktif. radioaktif, Bahan mengakis. mengakis, bukan menghakis. Ya, jangan salah. Jangan Ni salah, Ijaz. mengakis. Mengakis. Dan bahan mudah meletup. Okey, boleh Irfan? Boleh, cikgu. Boleh. Ada 6 je. Ada 6 je. InsyaAllah saya ingat. Okey, Irfan. Kita tengok test sikit ni. Kalau dah faham tadi, boleh ingat semula ni. Okey. Ini kalau macam ni gambar apa? Bahan macam mana? Mudah meletup. Ni Radioaktif. Mengakis. bagus. Hebat ni. Okey. Simbol-simbol berikut boleh didapati pada botol reagen. Botol macam tu Sila, kita panggil botol reagen. Ada simbol-simbolnya. Sebab tu bila kita nak guna, kita baca simbol tu dulu. Okey. Di dalam makmal sains, padankan simbol berikut dengan penerangannya. Baik. Ada menyebabkan mutasi sel dan kanser tadi. Bahan mana tu? Yang itu bahan radioaktif. Radioaktif. Yang mana satu simbol radioaktif? Nombor kedua, cikgu. Betul, Dari Irfan. ke atas. Okey. Boleh ingat tak apa contoh bahan radioaktif ni? Bahan radioaktif contohnya adalah plutonium uranium. dan uranium. Okey, mengakis. Mengakis sekiranya terkena pada permukaan kulit. Yang ketiga, cikgu. Mengakis. Nampak ni gambar tangan ni dah tinggal separuh dah jari dia tu. Alamak, tinggal separuh dah bahayanya. Ni asid Okey. pekat, kali pekat ni. Di makmal kita ada banyak beberapa asid yang biasa. Asid sulfurik, asid nitrik, asid hidroklorik. So, kena berhati-hati jangan sampai terkena tangan. Okey. Meletup. Meletup pula dah. Okey. Terkena haba, terdedah pada tak ada haba. Yang atas sekali, cikgu. Yang atas lah. Meletup nampak. Okey, contoh bahan mudah meletup, gas hidrogen, gas butana. Gas butana ni sebenarnya bukanlah gas yang asing. Ada di dalam tong gas memasak tu di rumah. Ada gas butana. Ada dalam tu. Baik. Maknanya dalam dekat kita punya gas tu ada tak simbol ni, cikgu? Ada. Balik ni kita tengok memang balik bahan macam mudah mana. meletup. Okey. Kan? Kalau mudah terbakar, petrol. Kan kita pergi stesen minyak kan ada simbol tu. Simbol mudah terbakar. Okey, ini beberapa. Cantik ni. Okey, ada bunga Gambar api. di bawah menunjukkan pertunjukan bunga api semasa sambutan Tahun Baru. Bahan yang diguna untuk membina bunga api ni menggunakan bahan letupan yang lemah. Okey. Okey. Baik. Bahan Y, katalah di makmal ada bahan Y tu, ialah satu bahan yang digunakan untuk menghasilkan bunga api tadi. Okey, bahan letupan yang lemah ya, cikgu? Baik. Yang mana simbol antara berikut tandakan tik bagi simbol amaran yang sesuai. Tadi keyword dia apa? Dia kata sini bahan letupan yang lemah. Maknanya dia berkaitan dengan letupan. Yang mana? Kalau meletup mana simbol? Nombor 2, cikgu. Betul. Bahan letupan. Sebab kalau yang pertama itu mudah terbakar. Mudah terbakar. Yang ketiga itu bahan yang mengakis. Mengakis. Mudah meletup. So saya bagi contoh tadi yang mudah meletup tu gas hidrogen, gas butana. Tapi dalam pembuatan bunga api adalah benda-benda lain lagi. Cuma di keyword di situ dia gunakan bahan mudah meletup. Mudah meletup simbol ni. Baik. Itu saya kata tadi, kita ada sangat banyak bahan kimia dan bukan semua bahan kimia tu kita tahu. Jadi apa yang kita boleh tahu ialah label simbol amaran tu kita tahu. Jadi bila kita tengok simbol macam ni, kita tahu ini mudah meletup, mudah terbakar. Jadi kita tahu cara nak mengendalikan bahan-bahan ni. Baik. Walaupun mungkin kita tak kenal bahan kimia tu apa. Okey? Cikgu, seterusnya ada lagi ke?
Sampai sini dulu. Simbol amaran. Okey, baiklah. Itu dia penjelasan mengenai kita punya simbol-simbol amaran untuk pengenalian bahan-bahan kimia. Okey, jadi cikgu, sekarang kita nak berhenti berehat seketika. Kita jumpa anda selepas ini. Jangan ke mana-mana. KPM. Didik TV KPM. Okey, sekarang ni Irfan tengah cuba untuk panaskan cecair ni. Tahulah betul ke tak? Irfan. Cikgu. Dapat nyalakan api ke? Dah, cikgu. Ada ke api tu, Irfan? Padam-padam. Jangan lagi. Okey. Kenapa, cikgu? Kenapa tak boleh ni? Irfan tengok. Sekiranya pemanasan, kita janganlah halakan mulut tabung didih tu ke arah muka sendiri. Alamak. Muka handsome-handsome nanti sekarang. Patutnya ke sana ke, cikgu? Menghala ke arah tak ada orang. Tak ada orang. Kalau sana ada kawan, janganlah dengki kat kawan pula buat hala kat jangan tak bagi perangai gitu. Kan? Okey. Menghala ke arah kawasan yang tak ada orang. Kenapa macam ni, Irfan? Kerana kadang-kadang pemanasan ni boleh mengakibatkan pembuakan. Okey. Bila bahan tu membuak, mungkin dia tersembur, kan? Faham. Jadi sebab itulah jangan halakan kepada orang lain. Ya, sebab tu kita nak tengok beberapa langkah keselamatan ketika menggunakan bahan kimia dan radas. Itulah yang akan kita bincangkan di segmen yang kali ini. Okey, silakan, cikgu. Satu tadi, jangan halakan. Kita dah pilih radas, kena pilih yang betul. Janganlah nak pemanasan guna tabung uji, nanti pecah, kan? Okey, dah guna radas yang betul, alat yang betul. Katalah untuk pemanasan tadi kita tak pegang tabung didih dengan tangan. Kita guna kalau tak nanti betul. Aduh, Jadi jangan halakan hujung tabung uji ke arah diri sendiri atau orang lain. Hujung tabung didih kalau pemanasan. Salah tu. Jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar. Tadi kan kita belajar simbol mudah terbakar tu. Jadi kita tahu ini bahan kimia mudah terbakar. Jadi janganlah kita letak berhampiran sebelah dengan penunuh bangsa kita semasa pemanasan. Kalau kena api nanti terbakar. Okey. Kemudian jangan merasa menghidu kecuali dibenarkan oleh guru. Walaupun kita tengok ni gula je, ada eksperimen mungkin guna gula, garam, tapi tak boleh. Ada gula, ada garam yang disediakan daripada tindak balas asid dengan alkali. Garam, tapi kita tak rasa garam tu. Berbeza dengan garam yang di rumah. Okey. Jadi ini langkah-langkah keselamatan. Gunakan cermin pelindung mata. Mungkin kalau kita nak buat pemanasan, mungkin boleh pakai baju makmal. Ketika mencampurkan, manaskan bahan kimia. Okey. Itu memang wajib untuk seorang saintis, cikgu, untuk kita pakai baju makmal dan juga pelindung mata. Cermin mata. Cermin pelindung mata. Okey. Ni antara langkah-langkah keselamatan. Sekiranya, Irfan, sekiranya kita ni kita dah mengambil langkah-langkah keselamatan, tapi maklumlah kemalangan. Tidak berbau. Sebab tu kita panggil kemalangan. Sekiranya tiba-tiba ada bahan kimia tertumpah. Alamak. Tumpah pula. Okey. Apa perlu Irfan? Agaklah Irfan, kalau Irfan apa perlu Irfan buat? Kalau saya, mestilah saya bagi tahu cikgu dulu. Betul. Yang pertama, tapi kalau cikgu tu berada di meja lain jauh, kita cepat-cepat basuh. Basuh kawasan yang terkena, mata ke, tangan ke yang terkena bahan kimia tu dengan air yang banyak. Dan kita pun buat bersama kawan, kan, rakan sekumpulan, boleh orang lain tu beritahu cikgu. Dengan segera. Beritahu guru, laporkan kepada guru dengan segera. Sekiranya berlaku kebakaran. Alamak, kebakaran pula. Dan melibatkan pemanasan. Sekiranya berlaku kebakaran, apa langkah-langkah yang perlu kita buat? Matikan suis dulu ke, cikgu? Kalau ada elektrik, sumber elektrik situ, matikan suis, tapi kebiasaannya panik. Betul. Yang pertama, api. Semua dah boleh lari. Jangan panik dulu. Jangan panik. Biasanya kita di makmal sains ni tak adalah
benda yang sangat bahaya boleh menyebabkan kebakaran yang teruk tu. Biasanya penuh Bunsen je. Okey, jadi jangan panik. Padamkan peralatan elektrik sekiranya ada dan segera Beritahu cikgu. beritahu cikgu. Jangan takut. Biasanya takut. Yelah, takut mungkin dia takut buat salah kan. Dia takut nak beritahu cikgu. Tahu kan kenapa takut tu sebenarnya kena tahu kan. Buat salah lah tu kan. Beritahu guru dengan segera. Jangan bekerja-kerja semua nak keluar berlari-lari panik. Jangan. Sebenarnya kadang-kadang kemalangan ni berlaku lebih teruk sekiranya panik. Panik masing-masing dah terkejut semua jadi menyebabkan orang lain yang belakang sedang menjalankan pemanasan juga dah terlanggar dia, dah semakin teruk. Okey. So jadi sekiranya berlaku kebakaran, pertama matikan suis sekiranya dekatlah, beritahu guru dan boleh keluar makmal dengan teratur lah. Jangan berlari-lari. Sebab kita masa buat eksperimen pun ada kerusi. Betul. Sebab tu masa buat eksperimen kerusi semua disimpan di dalam meja. Kemudian sekiranya bahan kimia termasuk, macam mana boleh termasuk dalam mulut ni? Kenapa pula masuk dalam mulut tu? Lapar sangat ke? Dan terkena bahagian lain, apa perlu kita buat? Kita bilas dengan air, cikgu. Yang banyak. Air yang banyak. Jangan kita rasa membazir. Ini untuk keselamatan. Bilas dengan air yang banyak. Jadi nampak tak? Ini antara langkah-langkah benda yang perlu kita tahu sebelum kita nak menjalankan eksperimen. Selepas ni kan kita ada sangat banyak aktiviti, sangat banyak eksperimen. Walaupun eksperimen tu melibatkan air saja, tapi sekiranya pemanasan, ada api di situ, boleh menyebabkan bahaya. Irfan? Banyak dah ni. Dah boleh dah buat eksperimen dah boleh, selepas cikgu. ni. Mungkin kelas yang seterusnya lah. Betul Irfan. Okey. Jadi kita nak tengok Irfan. Dah faham ni, jangan faham saja, mesti amalkan Irfan ya. Baik. Okey. Cuba kita lihat latihan pengukuhan ni sikit. Berkaitan dengan peraturan-peraturan dalam makmal sains. Pertama ni Irfan jawab ya. Saya baca soalannya. Di sini Irfan ada perkataan yang cikgu dah bagi dekat Irfan untuk Irfan jawab. Okey. Saya baca, Irfan angkat jawapan yang mana satu. Yang pertama, dilarang masuk ke dalam makmal tanpa ada perkataan berlari, kebenaran, menghidu dan juga label. Irfan akan ambil perkataan kebenaran. Okey. Yang ni Irfan buat tadi, cikgu tak minta kebenaran masuk tanpa. Salah tu, cikgu. Salah. Yang pertama dia salah tanpa kebenaran. Dan nampak dah kenapa perlu kebenaran? Nampak dah, cikgu. Sekiranya walaupun benda tu simple, kita kata kita guna air je. Saya guna air je, cikgu, tapi sekiranya air tu terkena bahan kimia yang salah, letupan masih boleh berlaku. Bayangkan seorang-seorang diri meletup kat situ. Tak nak. Kan? Kita tak nak. Yang kedua, baca pada botol sebelum menggunakan. Okey, kita kena baca label dulu. Ya. Cuba tengok botol bahan kimia tu. Apa yang kita nak baca ni? Okey, Irfan tengok dulu. Kita nak baca ni, cikgu, simbol amaran. Simbol-simbol. Nama bahan kimia. Dia. Betul ke kita ambil bahan yang memang yang kita nak ni? Sebab kalau kita tengok, cikgu, botol-botolnya sama sahaja. Betul. Sebab tu kita kena pastikan dulu kita mengambil bahan yang sebenarnya yang betul lah. Cuba angkat yang lain. Okey, tengok nampak. Kalau kita tengok ni, sama tapi tak serupa. Nampak simbolnya lain kan? Simbolnya lain, namanya lain. Ya, betul. Kan? Jadi baca label pada botol sebelum menggunakannya. Jangan asal nampak dekat je terus ambil je. Tak boleh. Kemudian dilarang merasa atau bahan kimia yang ada di dalam makmal. Menghidu. Betul, tak boleh. Kenapa? Sebab tadi ada bahan kimia yang menghasilkan wap atau wasap. Kalau wap dengan wasap dia tu beracun ke, merangsa ke. Boleh bahayakan kesihatan. Ya, betul. Dan dilarang atau bermain di dalam makmal. Kalau dah ada perkataan bermain, tentunya kita tak boleh berlari dalam makmal. Di dalam. Kenapa nak berlari di dalam Janganlah buat sebagai stadium kat situ. Bahaya. Dilarang berlari atau bermain di dalam makmal. Makmal tempat kita menjalankan eksperimen. Sebab kalau kita ada banyak-banyak barang dekat atas meja makmal tu, ada radas, ada bahan kimia. Kalau berlari, tersadung, terjatuh, tertumpah,
Banyak tu kesan dia. Itulah kita kata kemalangan ni kadang-kadang sepatutnya kita rasa tidak berlaku, tapi disebabkan ada yang bermain. Dia main apa? Simpan air kat kawan. Terkena bahan kimia yang mungkin mudah terbakar, walaupun terkena air dah boleh berlaku kebakaran. Baik cikgu, terima kasih atas segala penjelasan sepanjang 1 jam ini dan bagaimana pula dengan rumusan tentang pelajaran kita. Silakan cikgu. So hari ini Irfan, kita dah belajar mengenai nama-nama radas, fungsinya, kegunaan radas-radas, macam mana cara nak lukis, lukislah dengan betul. Fungsinya perlu tahu supaya kita tak menggunakan ni secara salah. Dan simbol amaran, kita dah nampak kepentingan simbol amaran tadi. Boleh mengelakkan kita daripada kemalangan. Jadi murid-murid semua, ini pembelajaran kita hari ini, radas dan simbol amaran. Baik. Dan bagaimana pula cara untuk rakan-rakan saya mendapat latihan pengukuhan cikgu? Di mana? Boleh layari KPM Perkasaku. Dan bagaimana pula prestasi keseluruhan saya hari ini? Very good. Very good. Very good. Cemerlang. Alhamdulillah. First time lukis dah betul ni. Cikgu dah boleh bersara macam ni. Cikgu dah boleh. Jangan. Saya perlukan khidmat cikgu lagi. Okey, fine. Okey cikgu, terima kasih lagi sekali saya ucapkan kerana segala perkongsian ini dapat diberikan manfaat kepada semua yang menonton. Dan kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM